Selepas Perang Dunia Kedua, dunia telah menyaksikan kemajuan dan perubahan yang agak penting berlaku terhadap keadaan hidup manusia hasil transformasi ekonomi dan teknologi. Keadaan yang sama dapat dilihat di kebanyakan negara-negara sedang membangun yang mana kemajuannya dapat dilihat dari segi pendapatan per kapita, akses kepada pendidikan, komunikasi, kesihatan, kualiti kehidupan, kemiskinan dan juga pengangguran. Dalam usaha negara-negara ini membangun, ekonomi dan pembangunan negara masih terdapat banyak halangan yang menjadi cabaran kepada pembangunan bagi negara-negara membangun. Halangan ini boleh dilihat dalam bentuk masalah atau cabaran yang mana menjadi penghalang kepada sesebuah negara dalam menjalankan pembangunan di negara terbabit sehingga merencatkan kualiti kehidupan yang sepatutnya dikecapi oleh semua penduduk. Antara halangan kepada pembangunan negara sedang membangun yang sering dibincangkan adalah kemiskinan, ketaksamaan, pengangguran serta taraf hidup sosial dan kadar pertumbuhan yang perlahan, di samping masalah agihan tak samarata yang berterusan sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dunia. Latar belakang Sudan Selatan. Sudan Selatan atau nama rasminya Republik Sudan Selatan merupakan sebuah negara tak berpantai di Afrika Timur. Ibu negara dan bandar terbesarnya ialah Bandar Raya Juba. Ia bersempadan dengan Habsyah di timur, Kenya, Uganda dan Republik Demokratik Kongo di selatan, Republik Afrika Tengah di barat dan Sudan di utara. Negara ini pada awalnya menjadi sebahagian daripada Republik Sudan yang mencapai kemerdekaan pada 1956. Namun, ekoran daripada Perang Saudara Sudan Pertama, kawasan autonomi Sudan Selatan dibentuk pada tahun 1972 dan bertahan hingga tahun 1983. Kemudian tercetusnya Perang Saudara Sudan kedua yang berkesudahan dengan Perjanjian Damai Menyeluruh 2005. Pada tahun yang sama, taraf autonomi dipulihkan apabila terbentuknya Kerajaan Autonomi Sudan Selatan. Sudan Selatan kemudiannya menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Julai 2011 ekoran pungutan suara pada Januari 2011 yang mana hampir 99% pengundi memilih supaya Sudan Selatan berpisah daripada negara Sudan. Ekonomi Sudan. Menurut Bank Dunia 2008, Sudan merupakan antara negara terbaru yang dikenal pasti mempunyai potensi sebagai pengeluar minyak yang besar di dunia dan pengeluar minyak ketiga terbesar di Sub-Sahara Afrika selepas negara Nigeria dan Angola. Hasil daripada eksploitasi minyak, struktur ekonomi Sudan telah beralih daripada menjadi sebuah negara yang bergantung dengan pengeluaran hasil pertanian sahaja untuk pertumbuhan dan ekspor kepada pergantungan semasa terhadap sektor minyak. Pertumbuhan sebenar ekonomi Sudan secara purata adalah sekitar 9% dalam tempoh 2005 hingga 2006, yang mana meletakkan ekonomi Sudan antara yang berkembang pesat di Afrika. Walau bagaimanapun, selepas Sudan Selatan mendapat kemerdekaan sendiri, negara ini masih mempunyai kekayaan minyak yang besar di mana berdasarkan Perjanjian Damai 2005, Sudan Selatan memperoleh 50% cadangan minyak Sudan. Dikatakan Sudan Selatan mempunyai 6 blok eksplorasi minyak dan ia melibatkan syarikat-syarikat asing yang mana didominasi oleh China.
Sudan Selatan juga mempunyai potensi yang besar dalam pertanian di mana terdapat banyak kawasan pertanian yang subur sepanjang Sungai Nil dan ia merupakan sumber terpenting bagi negara-negara terbabit selepas sumber minyak. Sememangnya ia satu khazanah alam yang besar buat negara ini untuk membangunkan Sudan Selatan dari sudut ekonomi dan pembangunan. Eksploitasi kekayaan minyak dan sumber alam secara berkesan sudah pasti dapat memajukan negara Sudan Selatan. Namun, Sudan Selatan dilihat mempunyai banyak halangan yang menyekat kepada pembangunan negara terbabit. Halangan 1. Kemiskinan. Seperti yang diketahui, negara Sudan Selatan baru saja menikmati kemerdekaan selama 4 tahun yang bermula pada tahun 2011. Kemiskinan yang mencekam rakyat Sudan masih lagi berlarutan disebabkan kesan daripada perang saudara yang lama di samping faktor ketidakstabilan politik. Hampir lebih separuh negara dunia ketiga khususnya mengalami masalah kemiskinan yang meruncing. Faktor kemiskinan ini merupakan salah satu penghalang kepada pembangunan di Sudan Selatan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang diambil kira untuk mengukur tahap kualiti kehidupan masyarakat. Halangan ini menjadi rakyat tidak dapat membangun ekonomi dan kehidupan dengan lebih baik di samping peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi tidak dapat dicapai. Faktor kemiskinan juga menyebabkan kerajaan tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pembangunan ekonomi kerana perlu menampung keperluan asas rakyat terlebih dahulu. Sangat malang bagi negara ini yang kaya dengan sumber minyak dan alam tetapi menjadi negara yang paling miskin di Afrika disebabkan konflik yang berlaku secara berterusan. Halangan 2. Pendidikan yang mundur. Sudan merupakan negara kedua terendah dalam akses kepada pendidikan sekolah rendah di dunia selepas Afghanistan. Di Sudan Selatan hanya terdapat lebih kurang 20 buah sekolah menengah sahaja di samping kekurangan universiti pengajian tinggi apabila beberapa universiti telah dipindahkan ke Sudan Utara semasa perang berlaku. Terdapat universiti yang hendak dibangunkan semula di negara terbabit tetapi memerlukan sokongan dan juga bantuan. Kekurangan guru-guru juga menjadi faktor kepada pendidikan yang mundur dalam kalangan masyarakat Sudan Selatan. Kebanyakan guru juga tidak menghabiskan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Hanya 7% sahaja guru yang dilatih. Begitu juga dengan pelajar di mana hanya 10% sahaja pelajar perempuan yang berumur 7 hingga 14 tahun hadir ke sekolah. Hal ini kerana persepsi masyarakat yang tidak menitik beratkan pelajaran dalam kalangan wanita. Pendidikan yang mundur ini benar-benar menjadi penghalang kepada pembangunan di Sudan Selatan kerana isu pendidikan adalah perkara asas dalam pembangunan sesebuah negara. Tanpa pendidikan, negara kita tidak mampu untuk membangunkan kemahiran modal insannya yang mana ia menjadi penggerak penting kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Ketidakcapaian kepada akses pendidikan di Sudan Selatan akan menyebabkan kemunduran dalam kehidupan di samping penggunaan teknologi yang rendah. Halangan 3. Teknologi yang mundur. Faktor teknologi yang mundur juga akan menjadi penghalang kepada pembangunan negara Sudan Selatan. Hal ini kerana teknologi merupakan antara asas utama untuk menjalankan pembangunan di mana penggunaan teknologi yang berkesan mampu memacu kemajuan ekonomi negara dari sudut pengeluaran output. Teknologi juga sangat penting dalam sektor
sektor perindustrian dan pembuatan yang mana sektor ini didambakan oleh semua negara sedang membangun kerana mampu memacu ekonomi negara ke arah kemajuan. Seperti yang dibincangkan, Sudan Selatan mempunyai banyak hasil minyak dan sumber alam. Namun, kemunduran dalam aspek teknologi telah menyebabkan negara ini tidak mampu mengeksploitasi sumber-sumber tersebut. Dalam bidang pertanian misalnya, Sudan Selatan masih mengamalkan pertanian tradisional di mana pengeluarannya tidak begitu menguntungkan berbanding pertanian menggunakan teknologi yang mampu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Walau bagaimanapun, Sudan Selatan telah menjalankan kerjasama dengan negara luar seperti Indonesia dalam usaha meningkatkan mutu pertanian di negara terbabit. Bagi sektor minyak pula, penggunaan teknologi yang mundur bagi negara ini telah menyebabkan Sudan Selatan terpaksa mengambil kepakaran dan teknologi daripada luar untuk memajukan sektor minyak negara. Kerajaan terpaksa membelanjakan modal yang besar untuk tujuan tersebut di samping penguasaan negara-negara luar terhadap eksploitasi minyak negara. Halangan 4, konflik dan ketidakstabilan politik. Masalah konflik yang berterusan ini menjadi penghalang terbesar kepada pembangunan negara Sudan Selatan. Konflik di Sudan Selatan tercetus apabila terdapat dakwaan berlakunya ketidakadilan pemerintah pusat di Sudan Utara terhadap rakyat di Sudan Selatan. Konflik juga tercetus disebabkan oleh faktor agama dan isu diskriminasi terhadap ras dan kaum. Penguasaan ekonomi, politik dan jurang pembangunan di Sudan Utara dan Sudan Selatan terus menjadi sebab kepada konflik yang berterusan. Kini, faktor utama konflik di Sudan Selatan dan Sudan Utara lebih kepada penguasaan kawasan minyak yang mana memperlihatkan kedua-dua negara terbabit bertelagah berebut kawasan yang mempunyai stok minyak. Perebutan kuasa antara pemimpin juga menjadikan konflik di negara ini berterusan. Krisis politik dalaman telah membantutkan usaha pembangunan di selatan Sudan dan menurut kenyataan PBB, angka korban akibat konflik dijangka akan terus meningkat di samping jumlah pelarian yang hampir mencecah 1 juta orang. Memetik laporan VOA atau Voice of America pada 1 April 2014, lebih 1 juta orang dipaksa meninggalkan kediaman masing-masing akibat konflik. Di samping itu dianggarkan 254,600 orang melarikan diri ke negara jiran dan 803,000 orang menjadi pelarian di negara sendiri. Konflik dan politik yang tidak stabil ini menyukarkan negara untuk menjalankan pembangunan negara. Halangan 4, ketidakselamatan makanan dan kekurangan air bersih. Masalah ketakselamatan makanan yang melanda Sudan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh prestasi ekonominya yang merudum. Ramai juga mengalami kekurangan makanan disebabkan kemiskinan, kemarau panjang dan peperangan. Kemarau kerap membelenggu Sudan yang mana hampir 4 hingga 5 kali setahun. Kemarau yang panjang ini telah menjejaskan pengeluaran hasil tanaman di samping bekalan air bersih tidak mencukupi yang mana kekurangan ini secara tidak langsung menjejaskan kualiti kesihatan dan kehidupan masyarakat. Masalah ini juga berpunca daripada dasar kerajaan dalam sektor pertanian dan dasar pembekalan air dan pengairan yang lemah sehingga menyebabkan tanah pertanian tidak digunakan secara efisien serta bekalan air tidak dapat diakses oleh rakyat. Di samping itu juga, peningkatan rakyat Sudan secara mendadak telah menyebabkan stok makanan tidak dapat memenuhi permintaan rakyat Sudan. Masalah ini turut menjadi halangan kepada kemajuan dan pembangunan ekonomi di Sudan Selatan.
Terakhir sekali, kesemua halangan ini perlu diambil berat oleh pihak pemerintah dan negara-negara yang ingin membantu agar plan tindakan untuk memulihkan struktur masyarakat Sudan Selatan dalam segenap aspek boleh diambil segera. Strategi pelaksanaan dan sebarang tindakan yang boleh mengatasi halangan-halangan ini perlu dilakukan secara berkesan agar matlamat untuk membangunkan ekonomi pembangunan di Sudan Selatan dapat dicapai. Dalam hal ini, peranan pemerintah termasuklah pihak-pihak yang bertelaga perlu mencari jalan pendamaian dan menghindarkan daripada berlakunya konflik agar usaha membangunkan ekonomi dapat difokuskan. Sudan Selatan juga perlu menjalankan kerjasama yang rapat dengan negara-negara asing dalam usaha menggembleng tenaga dan kepakaran untuk mengeksploitasi sumber alam dan minyak demi kepentingan ekonomi negara. Di samping itu juga, kerajaan perlu memberikan perhatian kepada pembinaan asas pembangunan iaitu memastikan pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas seperti jalan raya, infrastruktur dan lain-lain dapat memenuhi permintaan rakyat. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat Sudan Selatan.